Alhamdulillah Rabbil Alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu al-atammani al-akmalani ala khairi khalqillahi ajma'in Muhammad ibn Abdullah. Salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. Wa man sara ala nahjihi wastanna bisunnatihi wahtada bihdihi ila yaumiddin amma ba'd. Baik, tuan-tuan dan puan-puan muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama dan selama-lamanya segala pujian dan pujaan kita pada Allah Subhanahu wa taala yang sekali lagi mengizinkan kita untuk kita bersama-sama pada malam ini untuk kita meneruskan perkongsian kita berkenaan dengan ilmu tajwid, iaitu cara untuk membaca Al-Quran Karim dengan cara yang betul, insya-Allah. Okey, kita tidaklah mendakwa bahawa cara kita ini adalah cara yang paling tepat ataupun betul. Sebab macam saya sebut sebelum ini, bahawa tariqatul ada untuk menyebutkan huruf-huruf, perkataan-perkataan di dalam Al-Quran, maka hatta Ibn Jazari rahimahullah ta'ala menyebutkan ala alladhi yakhtaruhu man ikhtabar. Cara membaca ini secara umumnya, cara membaca Al-Quran ini datang daripada Nabi SAW. Tetapi kalau kita nak pergi secara tepat, macam mana nak sebut huruf ni, macam mana nak sebut baris ni, okey, maka tariqatul ada ini, okey, cara melaksanakan, cara menyebut secara detail pada huruf-huruf, keadaan-keadaan huruf atau perkataan, maka ia adalah ijtihad di kalangan para ahli ilmu, di mana ijtihad ini terbuka. Selagi mana bunyinya ataupun hasilnya, natijahnya adalah natijah yang betul, maka cara macam mana kita sampai kepada natijah tersebut, maka cara itu, ruang itu luas, terbuka. Okay. Walau bagaimanapun dalam kita nak membaca Al-Quran, kita kena menjauhi dua perkara penting. Okay. Dua perkara penting yang mungkin banyak lagi benda yang kita boleh sentuh, tetapi saya nak fokus kepada dua perkara ini. Apa dia? Yang pertama adalah jangan kita ambil sambil lewa. Baca Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kebanyakan daripada orang yang nak membaca, dan dia nak membaca dengan lagu, dia fokus kepada lagu sampai dia terabaikan hukum tajwid. Maka dia seolah-olah dia tolak tepi tajwid. So kita adalah golongan yang berada di tengah-tengah. Kita tak tolak ataupun kita tak abaikan secara total tajwid ini. Okay. Dan pada masa yang sama, kita tidak terlalu takalluf. Apa dia takalluf? Takalluf ni memaksa diri. Contoh, apabila ada sebahagian daripada kita bila nak sebut huruf Ain, maka kita tengok pada sesi yang lepas kita dah sentuh tentang huruf Ain, di mana Ain dengan baris atas, dengan baris bawah, dengan baris depan dia. Maka bunyi dia Ain, nampak? Sebutan tu sebutan yang tenang, yang relax je orang sebut. Ain, Tapi ada orang dia nak juga Ain tu keluar, maka dia pun paksa diri dia. Ain, dan bila dia baca A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sampai dia tekan. So bacaan seperti itu dinamakan sebagai takalluf. Takalluf ni memaksa diri. Kita dah ada sebutan dan sebutan itu adalah sebutan yang baik, yang hasan. Maka kalau ada sebutan yang baik, maka kita iktifak dengan sebutan yang baik. Tak perlu kita paksa untuk kita jadikan sebutan kita yang kita sebut sebagai perfect. So dia bacaan yang perfect ni dia subjektif. Mungkin perfect bagi orang A tapi kurang bagi orang B. Okay? Yang penting adalah kita tidak mengabaikan tajwid secara total dan tidak pula kita terlalu menekankan tajwid sampai orang nampak kata ini lampau-lampau ni dalam tajwid. Okay? Yang tu kita kena berhati-hati. Okay, lalu tuan-tuan dan puan-puan, pada sesi yang lepas kita dah menyentuh tentang beberapa tempat keluar huruf, makhraj huruf. Okay? Makhraj. Kita masih lagi dalam makhraj. Okay? Di mana makhraj ini menceritakan di mana tempat keluar huruf-huruf. Bunyi yang kita dengar, alif ataupun bunyi a, bunyi ba, bunyi ta, bunyi fi, bunyi hu, bunyi ju. So mana keluar bunyi ni? Macam mana boleh keluar bunyi ni?
Okay, macam saya bila bercakap. Contoh bila kita nak ajar pada budak-budak sebut saya. Macam mana kita nak ajar dia sebut saya? Kalau orang yang tak ada gigi, susah untuk sebut saya. Saya kan susah untuk sebut bila tak ada gigi. Bayi pun sama. Bila budak-budak kita nak mengajar dia sebut sebutan, maka kita nak dapatkan sebutan yang betul daripada budak-budak ni, maka kita kena ajar dia dekat mana tempat keluar dia. Dekat mana keluar S, dekat mana keluar J, K. Okay, setiap huruf tu dia ada tempat keluar dia. Dan begitulah juga huruf-huruf bahasa Arab dan huruf-huruf di dalam Al-Quran, maka setiap huruf-huruf dalam Al-Quran ada tempat keluar dia. Pada sesi yang lepas kita dah menyentuh tentang Al-Hal. Al-Hal ataupun nama lain dia adalah kerongkong. Saya nak tulis tapi saya punya pen dia tak bergerak dah. Saya cuba masuk dengan saya cuba plan B sekejap. Sambil saya mengajar saya cuba masuk dengan plan B. Okey. Baik. Pada sesi yang lepas kita dah menyentuh tentang Al-Hal, kerongkong. Okey, di mana dalam kerongkong kita ada beberapa huruf. Okey, huruf yang kita sebutkan huruf yang berenam ini. Apa dia? Hamzah, ha, ain, ha, ghin, kha. Baik, kalau kita nak recall balik, kita recall balik huruf yang paling jauh tempat keluarnya daripada mulut adalah huruf hamzah dan ha. Hamzah dan ha di mana kita kena bagi tenaga sikit. Kita nak sebut hamzah, kena bagi tenaga. Kita nak sebut ha, kita kena bagi tenaga. Di mana ha kita ada dua, satu ha simpul, ni ha simpul. Okey, dan satu lagi adalah ha yang kita panggil dia sebagai ha pedas. Okay, ha simpul dan ha pedas. Di mana kita sebutkan, siapa ingat lagi apa perbezaan antara ha simpul dan ha pedas? Jawab pada diri sendiri. Sebab saya tak buka lagi untuk untuk pertanyaan ataupun perkongsian maklumat. Okay. Cuma recall balik apa yang saya sebut tentang ha simpul dan ha pedas. Macam mana kita nak sebut ha simpul, macam mana kita nak sebut ha pedas. Okay, di mana ha simpul adalah huruf yang 70% suara, 30% angin. Sementara ha pedas pula, ha pedas yang di atas ni, ha pedas, maka ia adalah huruf yang 30% suara, 70% angin. Okay, sebab tu bila keluar ha simpul bunyi dia ha. Okay, dan kita bagi contoh cara nak sebut ha adalah ha simpul ni macam orang yang ketawa, gelak. Ha. Hi. Hu. Kan? Okay, itu cara nak sebut ha simpul. Kemudian kita ada ha pedas. Okay, di mana ha pedas kita sebutkan cara dia adalah macam orang kepedasan. Bila kita makan benda pedas, maka yang keluar adalah ada suara, tetapi yang lebih jelas keluar adalah angin. Ha. Nampak ada angin. Okay. Kemudian kita ada ain. Dan kita ceritakan bagaimana nak sebut, walaupun makhraj dia ada di tengah-tengah kerongkong, tetapi gambaran ataupun imajinasi, bayangan untuk kita sebut huruf ain ini adalah seolah-olah kita tolak pangkal lidah kita menolak anak tekak ke belakang. Itu gambaran yang kita boleh berikan. Okay, itu gambaran yang kita boleh berikan tentang huruf ain. Okay, dan seterusnya kita ada huruf ghin dan kha. Okay, di mana huruf ghin dan kha ini adalah huruf yang kita sebutkan dia berada di pintu masuk kerongkong. So pintu masuk kerongkong ni adalah tempat keluar dan masuk angin. Okay, lalu bila angin masuk ada bunyi yang kita ada bunyi yang kita keluarkan, dan bila angin keluar ada bunyi yang kita keluarkan. Di mana kita sebutkan huruf kha bila dia berbunyi maka seolah-olah kita mengeluarkan sesuatu daripada tekak kita. Kha. Okay. Huruf ghin pula adalah seolah-olah kita nak masukkan sesuatu ke kerongkong kita, ke tekak kita. Okay. Macam saya bagi contoh, kita nak kumur-kumur. Okay. Lalu kita letak air dalam mulut kita dan kita gargle. So itu adalah tempat huruf ghin. Okay. Boleh? Okey, baik. Dan kita telah tengok ke-6 huruf ni dengan tiga baris vowel yang ada dalam bahasa Arab, iaitu a, i, u. Okey, a, i, u, ha, hi, hu, a, i, u, gha, ri, u, kha, fi, hu.
pada hari ini insya-Allah kita akan menyentuh satu lagi tempat keluar huruf. Jadi mana sebelum ni kita ada sebutkan bahawa ada 5 tempat keluar bunyi. Okey, di mana 3 daripada 5 ini adalah tempat keluar suara. Okey, sedangkan 2 lagi adalah tempat keluar bunyi. Okey, di mana kita sentuh sebelum ni tentang jauf, tentang rongga. Rongga adalah tempat keluar bunyi panjang. I, u. Okay, tempat keluar bunyi panjang adalah rongga. Okay, dan kemudian kita ada satu lagi tempat keluar bunyi yang kita akan sentuh nanti pada penghujung apabila kita dah ceritakan tentang semua huruf-huruf ini, iaitu pangkal hidung. Okay. Adapun tempat keluar huruf maka ada 3. Yang pertama adalah al-halqu, kerongkong. Yang kedua adalah al-lisan. Okay, al-lisan. Apa dia al-lisan? Lidah. Baik. Sekejap saya try conteng. Tengok orang boleh conteng, saya tak boleh conteng pula Baik. Okey, al-lisan. Sekejap saya try. Okey, alhamdulillah. Alhamdulillah boleh conteng. Okey. Okey, baik. So kita akan conteng insya-Allah. Tempat yang boleh conteng kita conteng. Sudah kita boleh padam. Okey, baik. Al-lisan. Lisan dalam bahasa Arab, dalam bahasa Melayu maksudnya adalah lidah. Lidah adalah komponen terpenting. Okey, komponen terpenting dalam kita nak menyebutkan huruf-huruf. Tak kira dalam mana-mana bahasa sekalipun, maka lidah adalah komponen yang penting. Okay, sebab tu kalau orang nak bercerita tentang percakapan atau pertuturan, maka mereka akan menggunakan lidah sebagai alat ataupun sebagai focal point. Sebagai titik fokus tu adalah pada lidah. Okay. Dan bahkan Nabi SAW bila Nabi nak Nabi SAW nak beritahu tentang jaga pertuturan, jaga percakapan. Okay, maka Nabi SAW sebut macam hadis yang Nabi SAW sebutkan kepada Muaz bin Jabal. Bila Muaz bin Jabal tanya kepada Nabi SAW tentang jaga lidah ni, maka kata Nabi SAW, "Thakalatka ummuk ayakubbun nas fi an-nari ala manakhirihim illa hasaida alsinatihim." Okey, lalu Nabi SAW bagi tahu kepada Muaz bin Jabal bahawa kebanyakan manusia yang masuk dalam neraka Allah Taala adalah hasil daripada lidah dia. So apa maksud hasil daripada lidah? Maksudnya adalah hasil pertuturan dia. Okey, kerana walaupun kita tahu ada huruf keluar daripada kerongkong, akan kita cerita nanti ada huruf keluar daripada bibir, tetapi kebanyakan huruf semua keluar daripada lidah. Baik, kita pergi pada kawasan yang pertama. Kawasan kalau kita nak bahagikan lidah ni, kita boleh bahagikan lidah kepada 4 bahagian. Lidah kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Kata saya cuba masuk dalam whiteboard kalau boleh. Baik, kita ada whiteboard, kita cuba masuk dalam whiteboard. Okey. Baik. Lidah kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Tak boleh tukar pen. Baik. Waalaikumsalam kepada siapa yang baru masuk. Sila. Okey, baik. Lidah kita. Okey. Lidah. Okey, lidah ni kita boleh bahagikan kepada 4 bahagian. Okey, bahagian yang pertama kita namakan dia sebagai pangkal lidah. Pangkal lidah. Okey. Part yang kedua kita panggil sebagai tengah-tengah lidah. Wasatul lisan, tengah-tengah lidah. Kemudian kita ada tepi lidah. Okey, kalau tengok perhatikan lidah kita, okey, kita selalunya kita fokus kepada bahagian atas permukaan lidah. Kalau permukaan lidah kita pun kata ada bahagian depan, ada bahagian tengah, ada bahagian belakang. Okey, tetapi dalam kita nak menyebutkan huruf-huruf ni ada satu lagi bahagian yang kita tidak boleh abaikan, iaitu tepi lidah. Okey, kalau kita tengok lidah kita, ni lidah kita. Okey, ni hujung lidah, tengah-tengah lidah, pangkal lidah, tepi lidah. Okey, nampak kita ada tepi lidah kita. Okey, dan kemudian yang terakhir adalah hujung lidah. Okey, boleh? Dapat 4-4 ni?
Okey, dapat kita kembali semula kepada kita punya slide. Baik. Tempat yang pertama yang kita akan sentuh adalah kawasan di belakang ini. Okey, kawasan di belakang ini iaitu kawasan ni. Boleh nampak ke tak nampak color? Kita cuba color yang lebih pekat sikit. Hitam. Oh. Okey, kawasan belakang. Besarkan slide ni. Ni. Okey, ini kawasan ini dipanggil sebagai pangkal lidah. Okey, pangkal lidah. Okey, persoalannya macam mana kita nak tahu pangkal lidah tu dekat mana? Okey, pangkal lidah tu kawasan dekat mana? Baik, kalau kita tengok langit-langit atas. Okey, kita ada langit-langit. Okey, rahang atas kita ada langit-langit. Okey. Kalau kita rasa langit-langit tu pakai lidah kita, kawasan dia keras. Okey, sampai ke satu tahap kita akan dapat rasa langit-langit ni jadi lembut. Okey, cuba kita lalukan daripada depan langit-langit, langit-langit depan, sentuh, tarik ke belakang lidah kita, sampailah kita akan tersentuh pada satu kawasan yang lembut. Okey, soft palate. Okey. Kawasan langit-langit yang lembut ini, okey, yang setentang dengan dia. Okey, kita ada langit-langit dan kawasan langit-langit lembut. Kawasan lidah yang setentang dengan langit-langit lembut ini kita panggil dia sebagai pangkal lidah. Okey, pangkal lidah kita. Di mana kawasan pangkal lidah ini ada dua huruf yang akan keluar daripada dia, iaitu huruf qaf dan huruf kaf. Okey, ada huruf qaf dan huruf kaf. Okey. Kedua-dua huruf ni macam mana dia keluar? Okey, huruf qaf dan kaf mempunyai persamaan. Okey, apa persamaan dia adalah cara untuk keluarkan huruf qaf dan kaf adalah dengan kita menyentuhkan pangkal lidah sentuh ke langit-langit atas, kawasan yang lembut tadi. Pangkal lidah sentuhkan ke langit-langit atas ke kawasan yang lembut. Okay. Kedua-dua huruf keluar dengan cara yang sama. Pangkal lidah sentuh ke langit-langit atas. Okay. Cuma apa perbezaan antara qaf dengan kaf? Sebab kalau kita dengar bunyi pun satu bunyi qaf, satu bunyi dia kaf. Nampak? Qaf, kaf. So apa perbezaan antara dua ni? Huruf qaf, okay, huruf qaf bila kita nak keluarkan dia, kita bukan hanya sentuh semata-mata, tetapi tekan. Tekan kuat-kuat, tak apa. Okey. Okey, tekan kuat-kuat. Okey. Dan kemudian okey, kita test. Okey, sekarang ni kita ada huruf qaf. Lalu apa kita buat? Okey, kita pun test dia. Okey, huruf qaf. Kita ada qaf. Dia tak nak jalan. Okey, qaf. Kita ada baris atas. Kita ada qaf baris bawah. Kita ada qaf baris depan. Okey. Baik, okey, kita cuba satu persatu. Huruf qaf tadi kita sebut tempat keluar dia adalah pangkal lidah, kita tekan, bukan hanya sentuh tapi kita tekan ke langit-langit atas. Okey, tekan. Okey, cuma kita sebut tadi jangan tekan duf. Janganlah duk paksa sangat. Duk tekan sampai rasa nak terkeluar sesuatu daripada mulut. Itu lain pula tu. Kita tekan. Walaupun saya guna istilah tekan, tapi bukanlah maknanya terlalu menekan. Jadi kita tekan rapat. Tujuan dia, apa tujuan kita tekan? Tujuannya adalah untuk tidak bagi angin keluar. Huruf qaf, okey. Apabila kita tekan lidah ke atas dengan tujuan untuk tidak bagi angin keluar, okey, maka dekat sini kita dah boleh nampak perbezaan antara huruf qaf dengan huruf kha ataupun ghain. Okey, huruf kha dan ghain, okey, ghain mungkin tak nampak sangat. Tapi huruf kha adalah huruf yang berangin. Okey, kita nampak kha. Okey, dia berangin sebab apa? Sebab lidah dengan kawasan dinding rongga kita ni dia tak bertemu. So ada ruang. Bila ada ruang, angin boleh lalu. Okay. Tetapi apabila kita sebut huruf qaf dan kita rapatkan, maka tidak akan ada angin keluar. Okay. Sebab tu huruf qaf bunyi dia qa. Okay, nampak? Dengar? Qa. Qa. Okey. Ada sebahagian orang dia tak rapatkan lidah. Bila dia tak rapat, maka angin akan masuk. Dan bila angin masuk, dia punya sebutan qaf jadi apa? Qa. 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 Nampak dengar? Qa. Qa. Qa.
Okey, lalu bila ada angin tu maka kita risau. Kita risau bunyinya lebih hampir kepada kha daripada qaf. Okay, sebab tu kita rapatkan supaya qaf tidak keluar angin langsung. Qa, qa. Okey, boleh. Okey, dan qaf baris atas. Jangan lupa baris atas. Cara kita nak buat baris atas macam mana? Buka mulut kita. Qa, qa. Bukan ko. Jangan muncung Jangan muncung bibir tapi buka mulut. Qa, qa. Buka mulut kita. Okey, kemudian kita ada huruf baris bawah. Ti. Okey, ti. Okay, cara nak sebut baris bawah ni maka ada kaedahnya adalah dengan kita merendahkan rahang bawah kita. Kita ada rahang bahagian bawah ni. Nampak? Rahang kita ada dua, rahang atas, rahang bawah. Maka cara nak sebut huruf baris bawah adalah dengan kita rendahkan rahang kita. Ti. Okay, ti. Okey, huruf ki. Okay, ada ataupun sebahagian orang dia cuba untuk senyumkan sebab baris bawah ni dia sinonim dengan senyum. Okey, i kan i. Lalu dia pun ti. Okey, boleh. Okey, mana-mana asalkan nanti kita akan tengok bahawa sifat yang ada pada qaf ni adalah sifat yang tebal. Okey, kita boleh sebut mana-mana cara dengan syarat bahawa ketebalan qaf tu dia tak hilang. Okay, kalau kita sebut dengan senyum ti dia jadi kaf, dia tak jadi qaf, maka kita tak boleh sebut dengan senyum. Okey, kita cuba dengan cara lain iaitu rendahkan rahang kita ti. Nampak ketebalan dia masih ada. Okey, kemudian baris depan seperti biasa muncung. Okey, jangan separa muncung. Dia jadi ko. Dia jadi o. Kita tak nak o, kita nak u. Okey, ingat makhraj dulu. Makhraj dia pangkal lidah tekan ke langit-langit atas dan kita keluarkan u. Okey. Ya ayyuhalladzina amanu anfusakum. Anfusakum. Bukan khu tak nak. Okey, itu ada angin. Okey, kalau kita sebut qaf, kita bagi orang sebelah kita dengar. Okey, dengar saya sebut qaf. Kita pun sebut qa, ti, u. Okey, cantik. Qa, ti, u. Okey, cantik. Tapi kalau keluar bunyi kha, khi, ku, okey, maka kita kata stop sekejap. Huruf qaf dia tidak ada angin. Okey, boleh? Baik, itu huruf qaf. Okey, kita pergi pada huruf seterusnya iaitu huruf kaf. Kawasan yang sama, pangkal lidah dengan langit-langit atas, cuma huruf qaf, kalau qaf kita lekatkan dia, tekan dia dengan langit-langit atas, huruf kaf kita sentuhkan dia. Okey, summal kafu asfal, kata Ibn Jazari rahimahullah ta'ala. Okey, kalau qaf dia naik ke atas, kaf kita kurangkan sikit tekanan. Okay, sebab tu huruf kaf ni bila dia mati maka akan ada angin. Macam kita sebut bahasa Inggeris. Kalau kita sebut hatta bukan bahasa Inggeris pun, kita sebut dalam bahasa Malaysia. Kalau kita sebut kek bahasa Malaysia kek lah kan. Tapi bahasa Inggeris kek macam mana bunyi dia? Kek kan? Kek. So kaf yang tu kita nak. Okey. Okey. Kerana dia tidak rapat. Dia tak macam qaf. Qaf tadi rapat. Kaf ni dia sentuh je. Okay, kerana itu kaf ni dia ada sifat angin. Nanti kita akan tengok sifat angin. Okay, tapi kita nak fokus pada tempat keluar dia dulu. Pangkal lidah sentuh ke langit-langit atas. Sentuh, bukan tekan. Sentuh je pada langit-langit atas. Dan ada sebahagian orang dia tak sampai pun. Dia tak sentuh. Dia hanya bagi laluan. Dia hanya melalukan pangkal lidah dia ke langit-langit atas. Tapi kita sentuh. Sentuh tanpa kita tekan. Okay, maka kita akan dapat huruf ka. Okay. Walau bagaimanapun kita kena tahu, kaf ni adalah huruf yang complicated. Okay, kaf dia adalah huruf yang agak complicated. Okay, kita dah habis dengan qaf Saya padam qaf, kita nak pergi pada huruf kaf. Siapa ada soalan simpan dulu, tulis dulu soalan. Kita akan buka nanti peluang untuk soalan di akhir setelah saya habis cerita semua sekali. Baik. Okay, huruf yang kita nak cerita seterusnya adalah huruf kaf. Okey, ni kaf. Kaf dia ada baris atas, kaf dia ada baris bawah, kaf dia ada baris depan. Okey, baik. Huruf kaf macam kita sebut tadi,
rendah sikit daripada qaf. Okey, kalau qaf dekat, kaf dia tak dekat. Ka, ki, ku. Okey. Huruf kaf bila dia terbuka ruang dia, okey, bila tadi rapat dan kemudian terbuka sikit maka ada angin masuk. Okey, maka huruf kaf ni dia akan bercampur dengan angin. Walau bagaimanapun benda yang kita kena tahu ialah kaf ini hanya bercampur dengan angin apabila dia mati. Kita tak sampai lagi pada tempat mati. Kaf hanya berangin apabila dia mati. Kalau dia tak mati macam mana? Kalau dia tak mati maka kerana dekatnya dia dengan qaf, maka kita hilangkan. Cuba untuk limitkan angin pada huruf kaf. Okay. Limit selimit-limitnya. Kalau tak keluar angin tu lagi bagus. Okay. Kata Ibn Jazari rahimahullah ta'ala, wara'i syiddatan bikafin wabita kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Kasyirkikum wa tatawaffa fitnata. Maksudnya kaf apabila dia berbaris, maka kita hilangkan angin dia. Okay, kaf bila dia berbaris, kita cuba untuk hilangkan angin dia. Kaki. Okay, kaki. Kita ada kaki kan? Kaki. Macam mana kita sebut? Ada orang bila dia sebut kaki, dia sebut kaki. Nampak? Kaki. Ada angin keluar. Kaki. Okay, tapi huruf kaf bila dia nak keluar dengan bunyi yang cantik, maka apa perlu kita buat? Kita kena limitkan angin. Kalau tak ada angin, lagi bagus. Kaki. Okay. Kakiku. Okay. Limitkan angin. Okay. So kita sebut satu-satu. Kaf baris atas, buka mulut kita. Ka. Ka. Okay. Okay, boleh? Ka. Ka. Pastikan tak ada angin. Pastikan kurang angin. Kalau nak keluar angin, sikit sangat. Ka. Okay. Ka. Tak boleh. Dia kalau keluar angin, dia keluar betul-betul. Cuba limitkan angin. Ka. Ka. Tanpa angin. Keki. Keki sinonim dengan senyum. Ki. Ki. Tak nak ki. Ki. Tu nampak angin kuat sangat. Limitkan angin. Ki. Ki. Okay. Kaki. Kaki. Okay. Dan kemudian muncungkan. Ku. Kakiku. Dapatlah perkataan bahasa Malaysia. Kakiku. Okay. So itu huruf kaf. Okay. Qaf dan kaf kita nampak perbezaan dia. Di mana qaf kita lekatkan, kaf kita sentuh sahaja tanpa kita lekatkan. So hasilnya pada kaf nanti kita akan nampak bahawa bila dia mati akan ada angin keluar. Tapi sabar dulu, kita tak sampai situ lagi. Kita cuma nak tahu tempat keluar dia dulu. Okey, baik. Okey, itu berkenaan dengan huruf qaf dan kaf. Okey, harap semua dapat insya-Allah. Okey, baik. Seterusnya kita nak pergi ke kawasan tengah-tengah lidah. Kita bergerak daripada kerongkong, kita naik ke atas, pergi ke qaf dan pangkal lidah, dan seterusnya perjalanan kita diteruskan sampailah kita ke tengah-tengah lidah. Okay, tengah-tengah lidah ada 3 huruf yang keluar. Okay, 3 huruf yang keluar. Okay. Kerana 3 huruf ni berada dalam makhraj, kawasan yang sama, kita kena tengok perbezaan antara 3 huruf ni. Baik, huruf apa yang keluar daripada tengah-tengah lidah? Okay, sebelum tu, tengah-tengah lidah ni dia buat apa sampai huruf ni boleh keluar? Tengah-tengah lidah, macam kita sebut sebelum ni, huruf-huruf dia tak boleh keluar kalau satu objek sahaja yang bergerak. Nampak? Tangan bergerak, ada bunyi ya? Tak ada. Tetapi kalau tangan bertemu dengan tangan, baru dia berbunyi. Mesti ada pertemuan. Okay, pertemuan inilah yang menyebabkan keluarnya bunyi. Okey, baik. Tengah-tengah lidah, apa jadi pada dia menyebabkan 3 huruf ni boleh berbunyi? Tengah-tengah lidah menyentuh langit-langit atas. Okey, tengah-tengah lidah dia sentuh langit-langit atas, dia akan keluarkan 3 bunyi, iaitu jim, shin dan ya. Okey, jim, shin dan ya. Okey, kita ambil dengan sebutan yang paling mudah dulu, iaitu huruf ya. Huruf ya. Okay, kita pergi pada huruf ya. Di mana ya kita ada ya baris atas, ya baris bawah, dan ya baris depan. Okey. Okay, bagaimana nak sebut huruf ya? Cara nak sebut huruf ya adalah dengan pertama sentuhkan tengah-tengah lidah ke langit-langit atas. Okay, kita sentuhkan sama-sama.
tengah-tengah lidah sentuh ke langit-langit atas. Dan kemudian kita jarakkan ataupun bukakan gigi kita. Ni gigi kita atas dan bawah buka. Okey, jangan besar sangat lah, buka je. Ya. Okey, ya. Okey, nampak? Tengah-tengah lidah sentuh langit-langit atas dan kemudian gigi dan gigi dijarakkan. Ya. Ya. Okey, boleh. So kita cuba dengan baris dia. Ya, baris atas, buka mulut. Ya. Ya, ingat tempat keluar dia, tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas, gigi dengan gigi dibuka. Ya. Ya. Okey, boleh? Ya. Okey, baik. Kemudian pergi kepada baris bawah yang sinonim dengan senyum, maka kita cuba senyumkan dia. I. I. Okey, I. Okey, boleh? I. 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 Y. I. 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 Tak nak I. Bukan I. 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 Okey, Nabi. I. I. Y. I. Bunyi dia. I. I. Okey, Y. I. I. Jangan Y. Y tak nak. I. Okey, baik. Okay, kemudian baris depan, tengah-tengah lidah, sentuh ke langit-langit atas, muncungkan bibir. U. Y. U. U. Okey. U. Tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas. U. Okey, gigi dengan gigi tidak bertemu. U. Okey, boleh? Ya. I. U. Okey, sekali lagi. Ya. I. U. Boleh? Boleh, Alhamdulillah. Okay. Kita pergi pada huruf yang seterusnya. Huruf yang seterusnya adalah huruf Shin. Baik, macam mana kita nak sebut huruf Shin? Kaedah yang sama. Tengah-tengah lidah, kita sentuh ke langit-langit atas. Okay, tengah-tengah lidah, kita sentuh ke langit-langit atas. Okey, tetapi kali ini gigi atas dan gigi bawah dirapatkan. Rapatkan gigi atas dan gigi bawah. Maka dapatlah. Jangan sebut lagi. Kita cuba je. Okey. Okey. Bila lidah, tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas, kemudian gigi dan gigi dirapatkan dan kita keluarkan bunyi okey, SY atau SH. Okey, macam kita nak suruh orang senyap. Macam mana kita suruh orang senyap? Okey, dan nak keluarkan bunyi suruh orang senyap tu macam mana? Cara dia adalah dengan kita tadi. Tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas, gigi dan gigi dirapatkan. Untuk kita dapatkan huruf ini. Okay, kita ada shin, baris atas, shin, baris bawah, dan shin, baris depan. Nampak dia ada shin. Okay, baris depan. So, macam mana kita nak sebut shin baris atas? Shin tu sendiri adalah tengah-tengah lidah, sekali lagi, sentuh langit-langit atas, tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas, gigi dan gigi dirapatkan. Kemudian kita sebut baris atas, buka mulut. Sya. Sya. Okay, boleh? Sya. Okay, kemudian kita cuba baris bawah yang sinonim dengan senyum. Shi. Shi. Okay, shi. Okay, ingat. Tengah-tengah lidah. Jangan fokus pada bibir. Pergerakan bibir jangan fokus kat situ. Fokus pada tengah-tengah lidah tu dulu. Sebab itu tempat keluar hurufnya. Okay, A, I, U ni baris dia. Okay, kalau kita baris cantik tapi tempat keluar huruf tak cantik, tak jadi juga. Okay, so shin, tengah-tengah lidah, sentuh langit-langit atas, gigi atas dan gigi bawah dirapatkan. Shu. Okay, shi. Okay, baris depan, muncungkan. Shu. Shu. Okay, boleh? Sha, shi, shu. Sha, shi, shu. Okay, buka mulut. Bila baris atas, buka mulut. Baris bawah, cuba ke arah senyum. Senyumkan. Baris depan, shu. Okay, ada sebahagian orang, dia kata baris bawah, rendahkan rahang. Boleh juga shi. Dan itu terpulang pada masing-masing. Mana yang lebih mudah. Okay, baik. Okay, itu huruf ya dan shin. Okay, kita pergi pada huruf yang ketiga. Huruf yang ketiga daripada kawasan yang sama. Okey, daripada kawasan yang sama iaitu kawasan tengah-tengah lidah. Okey, apabila kita ada huruf jim. Kita ada jim baris atas, jim baris bawah,
jim baris depan. Okey. Baik, macam mana pula keluar huruf jim ni? Okey. Kalau tadi kita tengok huruf ya dan huruf shin, maka cara menyebutnya adalah dengan kita sentuhkan. Sentuhkan tengah-tengah lidah kita ke langit-langit atas. Okey, maka kita dapat dengan sentuhan tu dapat huruf ya, dapat huruf shin. Ada pun huruf jim, maka kita kena tekan. Seperti mana huruf qaf tadi kita tekankan, maka jim ini pun kita tekankan. Okay, tekankan huruf jim pada langit-langit atas. Tengah-tengah lidah kita tekankan ke langit-langit atas. Okey, gigi jadi macam mana? Maka, okey, dekat sini kita kena beri perhatian. Ada sebahagian daripada ahli adab dia kata gigi tak apa, rapat, tak ada masalah. Okay, yang penting tengah-tengah lidah kita dirapatkan ke rahang atas. Ja, ja, okey, ja. Okey. Tapi ada sebahagian lagi pula dia mengatakan kalau kita sebut ja, okey, nampak. Kita dekat masyarakat Malaysia ni, kita ada tambahan huruf daripada huruf-huruf Arab. Okay. Kita dah ada huruf-huruf Arab tu memang kita pakai tiap-tiap hari. Kita ada alif, kita ada A, ba, kita ada B, apa, ta, kita ada T. Okay. So kita ada apa, huruf Arab ada sebutan dalam bahasa kita. Namun bahasa Malaysia dia ada tambahan huruf yang tak ada dalam bahasa Arab. Okay. Contohnya ialah cacing. Okay. Ataupun cacing ni cawan. Okay, cawan. Si ni, ca ni, bunyi ca ni, dia tak ada dalam bahasa Arab. Okay, dalam bahasa Arab tak ada bunyi ca. Okay, tapi ada dalam bahasa Malaysia. Okay, sebab tu kadang-kadang kita ni, bila nak sebut huruf jim, kita tertukar dengan huruf ca. Okay, sebab bentuk dia yang sama. Jim macam ni, ca titik 3. Betul tak? Dalam tulisan Jawi kan, bunyi ca. Okay, so ca titik 3. Okay, jim titik 1. Okey. Cuma apa beza antara jim dengan ca? Apa beza jim dengan ca? Jim adalah huruf yang tidak ada angin. Okey, huruf jim bila kita sebut dia tak ada angin. Ja. 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 Dia tak ada angin. Berbeza dengan ca. Ca bila kita sebut ca. Ca ada angin pada tapak tangan kita. Ca. Ca. Tapi jim ja, ja. Ada angin tak? Kalau ada, sebutan tak betul lagi. Okay. So, macam mana kita nak halang angin keluar? Tengah-tengah lidah kita tekan agar angin tak lalu. Tekan pada langit-langit atas. Okay. Dan kemudian gigi kita maka terpulang pada kita. Sama ada kita nak rapatkan ataupun kita nak renggangkan sedikit. Renggangkan sedikit ataupun kita rapatkan. Yang penting, jangan keluar bunyi ca. Bunyi ca ni apa? Bunyi ca ni adalah, pernah dengar tak orang Jawa? Jawa dia sebut huruf J macam mana? Orang Jawa sebut J. Macam mana dia sebut J? Johor. Johor. Tak, itu huruf Z. Tapi bunyi J dia adalah bunyi ke arah C. Johor. Jawa. Kan? Jawa. Saya orang Jawa. Tapi saya tak erti Jawa. Kalau orang yang bahasa Jawa nanti bolehlah bagi contoh sebutan sikit kan, huruf J dalam bahasa Jawa. Okay, tapi yang kita nak cerita adalah huruf jim dalam bahasa Arab, maka dia tidak ada angin. Dan cara sebutannya adalah dengan kita, tengah-tengah lidah kita dirapatkan ke langit-langit atas dan kemudian gigi kita, kalau kita rapatkan gigi kita atas dan bawah ni, dia keluar bunyi ja, 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 nampak ada angin. Ja, 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 maka regangkan. Okay, bagi ada jarak antara gigi atas dan gigi bawah. Ja, ja, nampak? Jagung. Okey, jari, jalan, tak ada bunyi ca, ca tak ada. Tapi ja, keluar huruf J. Okey, boleh? Okey, so kita try. Kita cuba huruf jim, tengah-tengah lidah kita, tekan ke langit-langit atas. Tekan. Okey, dan kemudian regangkan sikit. Okey. Saya lebih suka untuk regangkan antara gigi. Okey, sebab dia lebih lebih selamat daripada kita rapatkan. Sebab rapat tadi kan bunyi huruf sh, ada angin kan. So kita regangkan sikit supaya angin tu tak ada. Okey, baik. Kita sebut huruf jim, baris atas. Sambil kita ingat, tengah-tengah lidah, rapatkan ke langit-langit atas. Regangkan antara gigi kita. Buka mulut kemudian untuk baris atas. Ja. Ja.
Idza ja. Okey, kita tak nak idza ja. Tu ada angin. Idza ja nasrullahi wal fath. Okey, nampak? Ja. Okay, kemudian baris bawah sinonim dengan senyum. Okay, jangan fokus pada senyum tapi fokus pada tempat keluar huruf. G. 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 Tak nak G. G ada angin. G tak ada angin. Okay, G. Dan kemudian baris depan ju. Okay, kita tak nak cu. Cu ada angin. Ju. Okey, ju tak ada angin. Okey, boleh. Cara dia adalah rapatkan agar angin tak keluar. Okey, boleh. Okey, nanti kita akan tengok okey, kesan daripada huruf-huruf yang kita rapatkan ini, dia akan ada lantunan bila dia mati. Itulah terhasilnya qalqalah. Tapi itu nanti step kemudian. Kita habiskan dulu pada makhraj kita. Okey, baik. Okey, kita dah habis pada tengah-tengah lidah. Okey, kita ada pangkal lidah dan kemudian kita berada di tengah-tengah lidah. Okey, baik. Kemudian tempat seterusnya adalah pada huruf dhad, tepi lidah. Okey, tepi lidah kita ada satu huruf yang akan keluar. Bahagian tepi lidah. Nampak tepi lidah tu kat mana? Okey, tepi lidah maksudnya adalah kalau kita tengok lidah kita, saya minta maaf, saya kena tunjuk lidah. Okey, lidah. Maka kawasan yang kita maksudkan adalah tepi ni. Kiri dan kanan lidah kita. Okey, boleh? Baik. Daripada kawasan kiri dan kanan, maka akan keluar huruf dhad. Tapi persoalan dia macam mana nak keluar? Okey, tepi lidah sahaja. Apa benda yang berlaku pada tepi lidah ni yang menyebabkan huruf yang keluar adalah bunyi huruf dhad. Dan kita kena tahu bahawa huruf dhad ini adalah huruf yang paling sukar untuk disebutkan. Bahkan para lughawiyat, ahlul lughah, bukan lughawiyat, ahlul lughah, pakar-pakar bahasa, maka mereka mengatakan bahawa huruf yang paling berat dalam bahasa Arab adalah huruf dhad. Sebab tu bahasa Arab juga dinamakan sebagai lughatul dhad. Okey, bahasa dhad. Sebab apa? Dhad ini adalah keunikan yang ada di dalam bahasa Arab yang tidak ada pada bahasa-bahasa lain. So, huruf dhad. Okay, persoalannya macam mana nak terjadinya huruf dhad ini? Okay, cara kita nak sebut huruf dhad ni kita ada 3 cara. Okay, 3 cara untuk sebut huruf dhad. Macam mana? Cara yang pertama adalah kita pilih sebelah kiri. Lidah kita sebelah kiri. Okay, lidah kita sebelah kiri. Maka apa kita buat dengan bahagian tepi kiri lidah kita? Kita tempekkan dia pada gigi dan gusi sebelah kiri. Tempekkan dia ke tepi. Okay, tepi lidah, jangan pakai hujung lidah. Tepi lidah tempekkan ke gigi dan gusi sebelah kiri. Tempekkan. Okey, dan apabila kita tempekkan, kita keluarkan bunyi dha. Dhad. Kan huruf dia, nama huruf tu adalah huruf dhad. Okey, badun, bad, dha, dha. Okey, tempek dah. Okey, dha. Okay, tepi sebelah kiri kita tempekkan pada gigi dan gusi sebelah kiri. Ba. Baik, ada orang dia cuba buat, dia kata, Ustaz, saya tak selesa lah buat macam ni, Ustaz. Okay, kalau tak selesa sebelah kiri, cara kedua adalah tepi sebelah kanan, tempekkan ke gigi dan gusi sebelah kanan. Sebab ada orang dia selesa sebelah kiri, tapi ada orang dia tak selesa sebelah kiri, dia selesa sebelah kanan. Maka pergi sebelah kanan, tak ada masalah. Okay, boleh? Tak ada masalah. Okay, tepi sebelah kanan. Okay, cara yang sama juga. Dha. Macam saya tak selesa sebelah kanan. Saya selesa sebelah kiri. Tapi ada orang dia selesa sebelah kanan. Maka tepi lidah sebelah kanan tempekkan pada gigi dan gusi sebelah kanan. Dha. Okay. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Wala ba. Macam mana nak dapat ba? Maghdubi alaihim. Macam mana nak dapat ba? Tempekkan tepi lidah, bukan hujung. Kalau hujung itu yang menyebabkan kadang-kadang orang bila baca dad, maghdu, nampak mulut dia yang menyengit, bibir dia yang menyengit ke tepi. Maghdubi alaihim, sebab hujung lidah dia akan
apa kadang-kadang dia tarik sekali dia sebab jiran dia adalah bibir dia. So jiran ni kadang-kadang dia ikut jiran dia. Okay, so yang kita nak adalah tepi lidah, bukan hujung lidah. Okay, so kat cara yang pertama tadi, ambil sebelah kiri, tempelkan. Ataupun cara kedua, sebelah kanan, tempelkan. Baik, cara yang ketiga, ada orang dia tak selesa. Lidah dia kata, saya tak boleh. Ustaz, lidah pergi kiri ke pergi kanan ke saya cukup tak selesa. Lalu dia kata dia nak apa? Cara yang selesa macam mana? Cara selesa kalau dua-dua ni sentuh sama-sama. Kiri sentuh kiri, kanan sentuh kanan. So persoalan dia macam mana nak buat? Dan lidah boleh pergi satu arah je kan? Sama ada kiri atau kanan. Macam mana nak sentuh dua-dua? Caranya adalah keseluruhan permukaan lidah ni tempelkan ke langit-langit atas. Okay? Keseluruhan permukaan lidah ni kita tempelkan ke langit-langit atas. Da. Okay, nampak? Da. Bila kita tempelkan keseluruhan lidah ke langit-langit atas, maka bahagian kanan akan sentuh gusi sebelah kanan, bahagian kiri, tepi lidah sebelah kiri akan sentuh bahagian sebelah kiri. Da. Da. Okey? Da. Okey, kita ada tiga ni, dot baris atas, mana dia? Okay. Dot baris atas, dot baris bawah dan dot baris depan. Okay, baik. Ingat balik, okey, pilih salah satu. Sama ada kita pergi sebelah kiri, tepi sebelah kiri, atau pergi tepi sebelah kanan, ataupun kita pergi pada kedua-duanya serentak dengan kita tempelkan lidah kita ke keseluruhan permukaan lidah, tempelkan ke langit-langit atas. Da, di, du. Okey, baik. Kita cuba sebut huruf dad, baris atas, ingat tempat keluar, pilih salah satu kat mana kita nak. Kemudian buka mulut kita. Da. Da. Okay, jangan do. Do tak ada. Dalam bahasa Arab dia tak ada do. Dia tak ada huruf O. O tu tak ada dalam bahasa Arab. Yang ada adalah A, E dan U. Okay. Dia tak ada bo. O tengah-tengah dia tak ada. So, buka mulut. A. Ba. Ba. Waladdallin. Waladdallin. Okay, boleh. Ba. Ba. Okay, kemudian baris bawah. Maka sinonim dengan senyum. Maka ada orang dia boleh senyum. Senyum kan. Di. Di. Okay, tapi kalau dia senyum menghasilkan huruf lain selain dad, contoh bila dia senyum dia jadi di. Di. Dia tak jadi di, tapi dia jadi di. Jadi dal. Okey, maka dekat sini kita kata jangan senyum. Sebab dia menghilangkan sifat ataupun bunyi asal huruf dad. Maka apa perlu dia buat? Rendahkan rahang bawah dia ke bawah. Okey, inkhifat al-hanak. Okey, al-hanak as-sufli yang bawah ni. Okey, rendahkan rahang bawah kita. Okey, di menjadi di. Okey, di. Okey, di. Okey, ingat makhraj dia, jangan fokus pada rahang terjatuh ke senyum ke. Makhraj dulu first kali. Tepi lidah sebelah kiri atau kanan ataupun tempelkan keseluruhan ke atas. Ba, di. Okey, dan kemudian muncungkan bu. Ba, di, bu. Okey. Okey, dan elakkan daripada fokus huruf dad ni pada hujung lidah. Sebab hujung lidah kalau kita guna, kita takut dia jadi, okey, bila saya baca contoh, saya guna hujung lidah kemudian saya akan tanya soalan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Dengar perkataan waladdallin saya. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okey, baik, soalan saya. Saya sebut tadi huruf ta ke huruf ba? Ta ke ba? Siapa boleh teka? Waladdallin. So kita teragak-agak susah nak teka huruf ta ke huruf ba kalau kita pakai hujung lidah. Okay, sebab tu fokus dalam huruf dad ni adalah pada tepi lidah kita, kiri atau kanan atau kedua-duanya serentak. Okay, boleh? Okay, baik. So hari ni kita ambil separuh dulu daripada lidah ni, banyak ni. Okay, so kita ulang sekali lagi kepada saya yang conteng saya minta maaf. Okay, baik.
Okey, sekali lagi hari ini kita ambil 6 huruf. Okey, di mana permulaan kita adalah pada pangkal lidah. Pangkal lidah ingat. Okey, kita ada huruf qaf dan kaf. Dan hati-hati, huruf qaf jangan sampai dia jadi huruf kha. Okey, kemudian kita ada tengah-tengah lidah, ada jim, shin dan ya. Okey, dan kemudian kita ada tepi lidah iaitu huruf dad. Okey, baik. So saya nampak kita ambil banyak ni dulu. Sebab lepas ni kita akan pergi kepada tempat yang paling complicated iaitu hujung lidah. Di mana hujung lidah ada 12 huruf yang akan keluar daripada hujung lidah. Okay, so kita tangguhkan hujung lidah ni ke sesi yang seterusnya supaya kita dapat fokus hanya pada hujung lidah. Kawasan yang paling ringan dalam mulut kita ni adalah lidah kita. Dan yang paling ringan pada lidah kita adalah hujung dia. Belakang ni dia dah terikat dah. Okay. Tengah, belakang, tepi dia dah terikat dah. Tapi hujung lidah, mana dia nak gerak pun dia boleh gerak. Nak keluarkan dia daripada mulut pun boleh. Okay. So, kawasan hujung lidah ni kerana kelembutan yang ada pada dia, fleksibel yang ada pada dia, maka majoriti huruf keluar daripada ataupun kebanyakan huruf dia keluar daripada hujung lidah. Okey, jadi insya-Allah kita akan tengok hujung lidah pada sesi yang akan datang. Okey, so saya akan buka ruang kepada tuan-tuan dan puan-puan siapa yang ingin bertanya soalan. Baik, sebentar ya. Siapa nak tanya soalan boleh buka mikrofon. Sila. Boleh unmute siapa nak tanya soalan. Tak ada soalan? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Jadi saya nak confirmkan balik, betul tak yang malamnya kita belajar huruf yang memang totally tutup angin tu adalah huruf qaf dengan huruf jim sahaja? Ya. Okey, huruf yang total tutup angin, okey. Dan huruf dad sekalipun dia tidak ada angin. Okey, cuma kita tak adalah menekan sangat. Okey, so huruf dad memang kita akan sampai kepada satu sifat istimewa bagi dad. Yang mana sifat istimewa ni akan menyebabkan angin dia tak dapat keluar. Okey, di mana nama dia istiqalah. Okey, tapi secara umumnya kita ambil dulu huruf yang kita tekan dia untuk halang angin keluar adalah huruf qaf dan huruf jim. Okey, maka dan huruf ni antara huruf yang paling banyak orang buat kesalahan dengan anginkan huruf qaf, maka dia jadi seperti kha. Nampak dia nak sebut qaf tapi dia punya bunyi ni ke arah kha. Sebab apa? Dia tambah angin pada qaf. Macam tu juga jim. Okey, dia jadi cha. Sebab apa? Dia tambah angin pada huruf jim. Okey. Adapun dad nanti kita akan tengok. Masalah paling besar yang ada pada dad ni adalah kerana beratnya dia sampai orang selesa untuk qalqalahkan dia. Yang tu kita akan tengok nanti insya-Allah. Okey. Baik. Ada soalan lain? Tak ada. Tak ada. Waalaikumsalam. Ya, Cik Akbar. Cuma saya tadi Ustaz cakap tadi yang pasal shim tu. Ya. Shin. Ya. Shim dengan ya tu. Ya nama ya, Ustaz kata lidah tu kena ke langit. Ya, tengah-tengah lidah ke langit-langit atas. Saya cuba dia keluar juga, dia keluar ya, dia keluar i, dia keluar u, tapi bila saya perasankan dia punya tengah-tengah lidah tu memang tak sampai ke langit. Okey, baik. Okey, asalnya bila kita sebut makhraj ataupun tempat keluar shin dan ya ni adalah tengah-tengah lidah apabila kita sentuhkan dia ke langit. Okey. Tetapi kadang-kadang ada orang dia tak dapat sentuh, tak kena pun. Dia punya tengah-tengah lidah dia ke langit. Okey. So apa dia buat adalah dia cuba untuk merapatkan dia. Okey, kadang-kadang dia tak kena. Lidah kita ni dia berbeza keadaan ataupun berbeza setiap orang lidah dia ada lidah yang ringan dan ada lidah yang berat. Okey, so lidah yang berat ni susah untuk dia angkat naik ke atas. Okey, nak naik ke atas tu susah, pangkal lidah nak sebut susah, tengah-tengah nak sebut susah. Maka takat mana yang dia boleh mampu untuk dia rapatkan. Okey,
Bahkan kalau kita tengok dalam beberapa kitab para ulama pun, para qurra ni pun, bila dia tunjuk maka dia kata okey, tak apa, kalau tak sentuh pun tak apa. Ya, okey, ya. Nampak ada, kalau dia ada fajwah, ada jurang antara tengah-tengah lidah dengan langit-langit atas pun tak ada masalah. Okay, sebab apa? Yang penting tengah-tengah lidah tu dia pergi ke langit-langit atas. Okay. Ya. Sya. Okay, kalau kita dapat sentuhkan, itu lebih baik insya-Allah. Okay. Boleh, Cik Faham? Boleh Ustaz. Terima kasih Ustaz. Okey, sama-sama. Baik, ada soalan lain? Tak ada. Jadi tak ada soalan ni, alhamdulillah lah, mana saya boleh agak semua orang dah faham lah, insya-Allah. Okey, berkenaan dengan huruf-huruf yang kita sebutkan. Baik, insya-Allah pada permulaan ni mungkin kita bersabar sikit sebab kita akan tengok bunyi huruf ni satu persatu dengan tempat keluar dia. Tetapi lepas kita habis sebutan huruf-huruf ni, kita akan masuk pada sesi praktikal. Kita akan guna perkataan-perkataan yang ada dalam Al-Quran untuk kita jelaskan bunyi dia. Sebab kadang-kadang ada orang bila kita suruh dia sebut huruf, dia boleh sebut. Qa, qi, hu, okey. Sha, shi, shu, okey. Kha, qi, hu. Dia boleh sebut. Tetapi bila huruf ni bercampur, okey. Lepas kha ada ta. Okey, ada orang boleh sebut, ada orang tak boleh sebut. Okey. Lepas kaf ada qaf contohnya. So ada orang boleh sebut. Okey, macam contoh ayat selepas ha ada ha kan. Faman zuhziha 'ani wa ma huwa bimuzahzihi minal 'adzabi ay yu'ammar. Ha dengan ha. Ha dengan ha. Bila bersampur dia blank. Macam mana nak sebut ni? Susah. So kita selepas kita sebut huruf ni satu persatu, kita akan tengok situasi dia apabila dia dihubungkan antara satu sama lain. Baik. Soalan. Ustaz, saya nak tanya satu soalan. Ya, sila. Ustaz, berkenaan dengan huruf dot kan? Sebab macam kita tahu dia keluar dari segi ataupun kita masa kita menyebut tu kita letak kita punya sisi lidah tu dekat gerahan sebelah kiri ataupun kanan. Ya. Saya ada dengar satu ustaz dia bagi tahu selain kita letak gigi sebelah kanan ataupun kiri, kita boleh letak di belakang gigi sebelah atas. Boleh ke Ustaz? Sebab dia bagi tahu ada ulama kata tiada huruf yang keluar dari sebelah tepi. Tapi dia tidak menolak benda tu. Maksudnya dia menggalakkan kita guna sebelah kiri ataupun kanan. Tapi dia kata kalau lebih mudah kita letak belakang gigi sebelah atas. Okey, baik. Kalau kita nak letak belakang gigi sebelah atas, maka kita tak gunakan tepi kiri atau kanan. Kita akan gunakan hujung lidah. Okey, dan tadi saya dah bagi contoh. Kalau kita guna hujung lidah dan kita letakkan dia belakang gigi atas. Okey. So kadang-kadang bunyi huruf yang keluar adalah huruf ta. Ta ni. Okey, huruf ni yang akan keluar. Okey, huruf ni akan keluar. Okey, sebab apa? Sebab nanti kita akan tengok hujung lidah bila dia pergi ke belakang gigi atas ada 3 huruf yang akan keluar. Dal ataupun ta, dal, ta. Okey, ta, dal, ta. So kalau kita bawa hujung lidah pergi jumpa ke belakang gigi atas, maka kita kadang-kadang terkeliru dan orang yang mendengar pun kadang-kadang dia akan keliru. Huruf apa yang nak keluar ni? Dot ke ta? Kan? Macam contoh saya baca tadi. Okay, cuba try. Okay, masing-masing boleh cuba. Ambil hujung lidah, sentuhkan ke belakang gigi atas. Okay, dan kita sebut perkataan waladdallin. Okay, kita cuba. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Okay, saya tekan untuk bagi dia keluar juga huruf dot. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ataupun dallin. Baik, bunyi yang kita dengar, okey, waladdah. Saya dah tekan ni untuk sebut huruf dot. Tapi kalau saya tanya, saya tengah sebut huruf apa? Huruf dot ke huruf ta? So nampak kita boleh bagi tak perbezaan ni kalau kita pakai hujung lidah. Okey, tetapi berbeza kalau kita pakai tepi lidah. Waladdah. Okey, dan satu lagi kita akan sentuh nanti. Okey, kita akan sentuh nanti dalam bab sifat huruf, di mana dot ni dia ada satu sifat
istimewa untuk dia, yang kita panggil dia sebagai istitalah. Maksudnya dia akan duduk sekejap dekat makhraj dia. Dia tak lari cepat. Okay, macam huruf lain semua kita boleh larikan dia cepat. Okay, macam contoh kalau huruf ya pun, ya kan, lidah kita sentuh dia kita boleh larikan dia. Shin, sha, okay, sentuh kita boleh lari. Tapi ba, okay, kita nak sebut dia lidah tu lama. Ba, nampak. Okay, so ada satu sifat yang nama dia istitalah pada huruf ba. Dan istitalah ni kalau kita pakai hujung lidah, dia susah nak jadi. Da, nampak? Hujung lidah dia da, laju. Da. Okey. Tapi kalau kita pakai tepi lidah, istitalah tu boleh dilakukan dengan mudah. Da. Okey, kerana perjalanan dan kesukaran untuk kita letakkan tepi lidah kita pada geraham kita, pada gusi ataupun gigi kita. Wallahu a'lam. Boleh. Okay, walau bagaimanapun kita tidaklah mengatakan sepenuhnya salah bagi orang yang gunakan hujung lidah. Sebab macam kita sebut tadi, kalau bunyi dia dapat buat, maka tercapai matlamatnya. Okay, kerana makhraj ini, ilmu ini adalah ilmu al-aswat. Ilmu bunyi-bunyi ini adalah kita panggil ijtihad daripada orang-orang yang mengkaji tentang ilmu. Lalu dia kata, okey, huruf dad, dia cuba, dia buat kajian, dia test dengan orang zaman berzaman yang akhirnya mereka dapat kesimpulan bahawa dad makhrajnya dekat sini. Okay. Huruf ta makhrajnya dekat sini. So itu adalah kesimpulan daripada observation. Okay. Bukanlah kita kata ini adalah totally kebenaran. Okay. So tapi ini yang paling hampir kepada kebenaran. Ya. Yeah. Fatimah ada soalan ke? Ustaz, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya nak tanya macam ni ya. Katalah kita perempuan berjemaah dengan imam. Imam tu dia baca Al-Fatihah tu, dotnya bunyi macam ba. Bunyi macam ba. Jadi apakah hukumnya sebagai seorang imam? Adakah Al-Fatihah dia tu sah ya? Menjadi Al-Fatihah. Baik, bunyi huruf dad ni, okey, dia keluar lain disebabkan salah satu daripada dua. Okey, sama ada dia tak kena pada makhraj dia. So bila tak kena pada makhraj dia, maka bunyi dia akan jadi lain lah. Okey, contoh kalau sebab dia tu dah tua kan Ustaz kan, mungkin sebab tua ataupun jadi makhraj tu jadi berubah. Okey, baik. Mungkin. Okey. So, salah satu daripada dua tadi kita sebut bahawa yang pertamanya adalah kalau dia tak kena pada makhraj dia. Tak kena pada makhraj, maka dia tak akan dapat keluar huruf tersebut. Ataupun disebabkan yang keduanya adalah disebabkan dia dah kena pada makhraj dia tapi ada masalah. Ada masalah. Okey, contohnya masalah dia adalah gigi tak ada. Contohnya. Kan kalau gigi tak ada ni berapa banyak huruf kita tak boleh nak sebut kerana ketiadaan gigi. So kadang-kadang bila kita tengok pada situasi orang tersebut. Kalau situasi dia memang dia tak boleh nak sebut ataupun dia tak tahu makhraj dia, maka kita kata kat dia pergi belajar dulu. Okey, tak apa, belajar. Tak ada masalah. Dah jadi imam besar pun menuntut ilmu ni sampai bila-bila insya-Allah. Okey, dan kalau dia ada masalah, memang dia ada masalah, dia dah tak boleh nak sebut dengan baik. Okey. Lalu kita kata dia dah usaha dan dia tak boleh, maka kita kata okey, bacaan Al-Fatihah dia takat itu yang dia mampu. Walau bagaimanapun untuk menjadi imam, maka Nabi SAW menyebutkan faliya ummakum aqra'ukum li kitabillah. Okay. Yang mengimamkan kamu adalah yang paling hebat ataupun yang paling bagus bacaan Al-Quran. So bacaan Al-Quran yang paling bagus. Kalau kita ada imam-imam yang lebih bagus bacaan daripada imam sedia ada, maka tolaklah imam-imam ni. Tapi kalau tak ada, kekalkan imam ni. Kerana dia walaupun dia ada masalah pada sebutan huruf dad dia, tapi dia yang paling baik bacaan. Maka kekalkan dia sebagai imam. Okay? Melainkan kalau dia memang tak tahu itu sebutan ni, maka kita katakan dia, okey, mari kita belajar. Ambillah ustaz mana-mana, bawa datang, ajar pada imam ataupun hantar dia pergi kursus. Hatta imam-imam pun dia ada kursus imam. Maksudnya untuk pastikan bahawa
imam-imam ni dia berjaya melaksanakan tanggungjawab dia dengan baik, maka ada kursus-kursus imam yang diadakan secara berkala. Okey. Baik. Terima kasih Ustaz. Sama-sama. Assalamualaikum Ustaz. Satu lagi. Waalaikumsalam. Ya, Cik Akbar, ada lagi. Ni berkaitan tadi itulah, tapi ini bukan kira tak tahu, tapi macam seumpamanya macam kita katalah solat dua rakaat kan. Jadi kita baca Fatihah 2 kali. Ya. Jadi rakaat pertama tu kita baca perfect, ya. Tapi rakaat kedua tu dia tiba-tiba dia punya part dot tu ujung tu dia tak menjadi. Macam mana kira tu? Okay, macam saya sebut sebelum ni, okay, bila kita dapat teori, kita akan cuba untuk ikut teori tersebut. Okay, macam contoh huruf dot, kita nak cuba buat dot ni. Tapi kadang-kadang kita punya cara pelaksanaan kita terhadap teori ni dia tak menjadi, ataupun tak kena pada, tak up to the par, dia tak sampai ke tahap yang kita nak. Okay, lalu kat sini kita kata fattaqullaha mastata'tum. Okay, maka bertakwalah pada Allah Ta'ala dengan takat mana yang kita mampu. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Kalau kita dah usaha dan itulah hasilnya, maka tak perlulah kita bebankan diri kita dengan sanggup diri lama untuk walallah. Okay, yang penting kita dah tahu teori tu, kita dah tahu dah. Okay, maka kita cuba buat teori tu, maka hasil yang keluar daripada teori ni, maka kita terima. Sebab kadang-kadang benda tak jadi bukan disebabkan oleh teori ke apa ke, tapi keadaan kita tengah sakit lidah ke, kita tergelincir lidah ke, ataupun lidah kita berat masa tu ke, ataupun dia rasa loya dekat lidah ke. So kan ada macam-macam benda yang menyebabkan kita tak mampu untuk sebut sesuatu huruf tu dengan baik. Okay, walau bagaimanapun kita tahu teori, kita cuba praktikkan teori tersebut, maka hasil yang keluar, kalau kita tak mampu buat yang lebih baik daripada itu, maka kita terima lah. Kita terima. Terima kasih Ustaz. Sama. Okay. Baik. Okay. So mungkin ramai yang risau sebab apa, sebutan bunyi Al-Fatihah tu kadang-kadang dia risau sebab apa, ia rukun dalam solat. Maka kita cuba sedaya upaya untuk baca yang terbaik. Okay, yang terbaik ni bukan bererti kita kena baca sama macam Syekh Ali Al-Huzaifi dekat Madinah, ataupun kena baca macam Syekh Mahmud Khalil Al-Husari. Dapat tiru macam mereka, alhamdulillah, itu hebat. Tapi kalau tak dapat tiru, bagi terbaik yang kita dapat bagi. Okay, yang kita dapat bagi. Okay, dan ini juga adalah maksud taghanni bil Quran. Bila kita baca hadis laisa minna man lam yataghanna bil Quran. Okey, Nabi SAW galakkan untuk taghanni. Taghanni ini adalah melagukan. Kalau kita ambil makna literal dia, melagukan. Lalu orang pun belajar cara nak lagu macam Al-Quran. Ambillah apa nama-nama lagu semua ada kan. Nahwan, Bayati, semua dia masukkan lagu dalam bacaan Al-Quran. Okay, namun apa yang kita nak sentuh tentang taghanni ni adalah kita baca dengan lagu terbaik yang kita dapat bagi. Maksudnya lagu sendiri yang kita dapat bagi. Okay, itu kalau bacaan tu bagi orang ni dia kata tak sedap, tapi itulah benda terbaik, lagu terbaik yang kita dapat bagi, maka itu alhamdulillah, itu yang terbaik kita bagi pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak perlu risau tentang orang lain punya macam mana. Melainkan kalau memang kita punya bacaan tu salah, maka kita kena betulkan. Tapi kalau kita dah belajar dan kita dah praktikkan benda tu, cuma benda tu tak jadi, maka insya-Allah Allah Subhanahu Wa Taala akan ganjarkan kita, insya-Allah. Sebab Nabi SAW pun pernah cerita juga tentang wallazi yaqra'ul Quran wa yatata'u fihi. Ada orang baca Al-Quran, dia belajar baca Al-Quran, tapi bacaannya masih lagi yatata'. Yatata' ni maksudnya merangkak-rangkak ataupun gagap. Tu tata' tu. Okey. Masih gagap lagi bacaan Al-Quran. Dia dah belajar tapi masih ada masalah lagi. Maka Nabi kata apa? Falahu ajran. Dia dapat 2 pahala. Pahala kerana dia baca Al-Quran, dan kedua pahala usaha dia. Yang penting Allah Ta'ala sentiasa ganjari usaha. Okay. Wallahu a'lam. Okey. Baik, insya-Allah. Okey, dia dah tanya soalan-soalan hukum ni, saya pun dah berpeluh-peluh nak jawab soalan hukum. Okey. Okey. Baik, kita kembali semula nanti sebab saya punya
medan saya adalah tajwid. So kita akan fokus pada tajwid insya-Allah. Okey, lalu ada Lagi lagi? topik. Tak minta maaf kalau lagi topik tadi. Tak apa, tak ada masalah. Asal kita dapat bagi faedah pada orang lain, insya-Allah kita cuba untuk bagi faedah dan kebaikan pada masyarakat kita, sekeliling kita insya-Allah. Okey, kalau tak ada apa-apa soalan, insya-Allah kita akan tangguhkan dulu perkongsian kita pada malam ini. Dan apa yang baik tu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang buruk tu tentunya daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. InsyaAllah pada sesi akan datang kita akan sentuh tentang hujung lidah, dan kemudian mungkin kita akan habiskan dengan huruf-huruf yang keluar daripada bibir insya-Allah. Okay, lalu kita tangguhkan perkongsian kita malam ini dengan kafaratul majlis. Tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Kita jumpa lagi sesi akan datang.